Dua kawasan pusat bandar utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 3 Mei. Ia merupakan PKPD ke-6 yang dikuatkuasakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Rakan tugas Isabel Leong sudah bersedia di sana sejak tengah hari tadi bagi mendapatkan situasi terkini. Isabel, mungkin terlebih dahulu kita nak fahami mengapa dua kawasan ini diletakkan di bawah PKPD. Ya, baik Cynthia, saya kini berada di pusat Bandar Utara Kuala Lumpur di mana kawasan ini telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD ya, dan ini merupakan pelaksanaan PKPD yang ke-6 seperti apa yang Cynthia katakan tadi, dan sebenarnya sebanyak terdapat 28 kes positif COVID-19 direkodkan di kawasan ini ataupun pusat Bandar Utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur dengan satu kematian melibatkan warga Myanmar berusia 36 tahun, dan saya juga difahamkan bahawa kawasan ini terdapat banyak warga asing yang mendiami kawasan ini dan juga bekerja di kawasan ini, dan saya difahamkan juga rata-rata penghuni di sini terdiri daripada warga Myanmar, warga Bangladesh dan juga warga Rohingya, dan sememangnya di dalam kawasan yang diwartakan sebagai kawasan PKPD ini terdapat kawasan perumahan seperti flat dan apartmen, dan ia merupakan kediaman buat warga asing yang bekerja dan juga tinggal di sini, dan kepadatan penduduk ya Cynthia, jika saya boleh katakan, adalah amat tinggi di kawasan PKPD ini kerana saya difahamkan ataupun saya dimaklumkan bahawa terdapat hampir 10 orang yang tinggal di sebuah unit flat ataupun apartmen di sini, dan dalam radius sekitar 5 km terdapat lebih kurang terdapat 4 hingga 5 buah bangunan ya, berdasarkan tinjauan saya pada petang tadi, dan bagaimanapun kami masih tidak tahu berapa sebenarnya penghuni yang terlibat dalam PKPD ini. Namun apa yang kami tahu adalah hari ini merupakan 20 April 2020 dan kami telah memasuki hari ke-34 pelaksanaan PKP di seluruh negara, tetapi masih berbaki lagi 4 hari sebelum PKP dijangkakan berakhir, iaitu ataupun tamat pada 28 April ini. Tetapi mungkin rata-rata penghuni di kawasan PKPD ke-6 ini mungkin risau dan bimbang mengapa terdapat PKPD yang dilaksanakan 8 hari sebelum tamatnya PKP, dan sebenarnya PKPD ini PKPD ke-6 ini di kawasan ini akan berlangsung sehingga 3 Mei, dan walaupun ini merupakan satu pengorbanan dan langkah yang harus diambil untuk meratakan lengkungan COVID-19. Jadi penghuni dan penonton di luar sana harus terus patuh pada PKP dan juga PKPD yang dilaksanakan dan terus kekal tenang bagi memerangi COVID-19, Cynthia. Sebab kita nak fahami parcel yang disebut-sebut oleh Datuk Seri Ismail Sabri, apa dari segi aspek pelaksanaan PKPD, apa maksudnya parcel ini di dua kawasan tersebut? Dan Cynthia, rata-rata ramai yang katakan bahawa parcel ini merupakan satu langkah ataupun satu pelaksanaan yang baru, kerana sebelum ini sebanyak 5 PKPD telah dilaksanakan, tidak pun pernah kami mendengar perkataan parcel ya, tetapi pada kali ini PKPD ke-6 ini melibatkan 8 parcel, dan sebenarnya perkataan parcel ini saya difahamkan ia tidak membawa maksud apa-apa, tetapi sebaliknya membawa maksud kawasan. Seperti jika saya boleh memberi contoh, seperti PKPD yang dilaksanakan di Masjid India sebagai contoh, ia merupakan satu parcel yang besar ataupun dikenali sebagai satu kawasan yang besar, dan saya percaya ataupun saya difahamkan bahawa PKPD ini melibatkan 8 parcel kerana Pasar Borong Kuala Lumpur ataupun dikenali sebagai Pasar Borong Selayang terletak di dalam PKPD yang dilaksanakan, dan Pasar Borong tersebut merupakan antara essential service ataupun perkhidmatan kritikal, dan jadi mungkin
terdapat parcel ataupun kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD untuk membuka laluan-laluan yang tidak ditutup kepada wholesalers untuk masuk ke pasar borong itu untuk membeli barangan basah, Cynthia. Okey, secara ringkas Isabel, pasar borong ini antara pasar utama di Kuala Lumpur. Bagaimanakah PKPD ini akan memberi impak kepada pasaran bahan mentah dan juga bekalan keluar masuk? Cynthia, sebenarnya pada petang tadi Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengatakan bahawa bekalan barangan basah boleh didapati seperti biasa di Pasar Borong Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai Pasar Borong Selayang, dan ia tidak akan terjejas kerana pasar berkenaan tidak tutup. Tetapi apa yang kita tahu sekarang adalah kawalan di kawasan pusat bandar utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ini adalah amat ketat kerana sebentar tadi sebelum kami membuat liputan ataupun membuat live ini, saya bersama kru dan juga media lain telah diminta untuk beredar daripada kawasan itu kerana pihak polis telah menerima arahan yang baru daripada pihak polis telah menerima arahan baru bahawa tiada media ataupun pengamal media yang dibenarkan untuk berada di kawasan tersebut ataupun kawasan di depan kawasan PKPD itu. Tetapi sama ada kegiatan membeli dan pembelian dan penjualan pada jam 3 pagi ataupun 4 pagi nanti, kami tidak pasti. Tetapi apa yang pasti adalah pasar borong yang beroperasi di pusat bandar utara Kuala Lumpur ditutup, Cynthia.